Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas sains PDPR sains kita. Kelas PDPR sains kita untuk tajuk bahan buangan dengan tajuk kecil yang seterusnya iaitu terbiodegradasikan atau tidak. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 152. Terbiodegradasikan atau tidak. Ini istilah ni kamu kena faham, kena hafal apa maksudnya. Hari tu kita belajar pasal bahan buangan. Adanya bahan buangan daripada jenis kaca, plastik, logam, kemudian kertas, kemudian sisa makanan, kemudiannya bahan buangan dari segi sisa kumuhan, kumuhan dan juga tinja dan juga sisa toksik. Ada 7 jenis bahan buangan. Yang ini kita nak tengok 7 bahan buangan ni kita boleh kumpulkan, kita boleh kelaskan mengikut kumpulan yang boleh terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Apakah maksudnya? Kita lihat untuk topik ini apa yang diajarkan. Apakah akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di persekitaran kita? Pernah tak kamu terfikir apa jadi bila kita pergi buang dalam tu sampah? Lori sampah ambil. Lori sampah bawa ke mana? Apa jadi? Apa jadi kalau macam contoh bahan buangan tu daripada rumah kamu tu kadang-kadang ayah kamu gali lubang tanam dalam tanah. Ataupun bapa kamu ambil bahan buangan tu pergi bakar. Apa yang terjadi? Ini kita nak belajar lah. Tengok. Waktu kawan kita ni kecil pada tahun 1990. Tahun 1990 waktu ni cikgu baru prasekolah. Apa terjadi kat sini? Dia tak nampak ada barang mainan dia, kereta mainannya telah ditanam di dalam tanah. Mungkin bapa dia tengok kereta mainan ni dah tak berguna, buang. Tanam dalam tanah. Apa jadi? Mana perginya kereta mainan saya? Tak jumpa waktu tu. Kemudian tengok sekarang. Contohlah ambil tahun sekarang. 2022, 2021. Apa terjadi? Dia masih duduk rumah situ. Tapi dia gali-gali lubang, dia terjumpa kereta mainannya tu. Elok lagi kereta ini. Nampak tak? Berapa lama kereta ni dah duduk dalam tanah. Masih elok lagi. 1990 sampai 2021. Dekat 31 tahun. Masih elok. Tak rosak. Kenapa? Kereta mainan tu buat daripada apa? Kereta mainan tu buat daripada plastik. Kenapa masih elok? Ini yang kita nak belajar. Jom kita lihat. Apa murid ni tanya? Cikgu, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi dalam tanah? Apa cikgunya jawab? Ini adalah kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasikan. Murid ni tanya, apakah maksud terbiodegradasikan? Cikgunya jawab lagi. Bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Rupanya kisah ni berkait dengan mikroorganisma. Kalau kamu ingat balik topik pengawetan makanan. Mikroorganisma akan mereputkan, akan merosakkan makanan. Sama dengan cerita bahan buangan. Bahan buangan macam contoh kawan kita tanya ni, kenapa sisa makanan dah tak ada dalam tanah ni kalau bapaknya tanam pada tahun 1990? Mana pergi sisa makanan tu? Telah direputkan oleh mikroorganisma. Contoh lain, kalau macam kamu jumpa ada bangkai kucing atau bangkai ayam lah kena langgar ke apa tepi jalan. Kat situ je Tapi lama-lama kamu perasan tak? Lama-lama bangkai tu hilang. Mana pergi bangkai tu? Sebenarnya bangkai tu telah direputkan dan sisa-sisa reputan tu telah masuk ke dalam tanah. Apa jadi masuk dalam tanah? Dia jadi baja. Baja untuk siapa? Untuk tumbuhan. Jom kita sambung belajar lagi. Baca lagi. Bahan buangan terbiodegradasikan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Cikgu baru cakap tadi. Bangkai kucing dah kena langgar kereta,
2-3 hari kembung, kemudian pecah, hancur apa semua. Lama-lama bangkai itu hilang. Bukanlah hilang, reput. Okey. Apa benda tulang-tulang, daging-daging, kulit apa semua tu dah direputkan oleh mikroorganisma. Sisa-sisanya meresap ke dalam tanah menjadi nutrien. Okey. Bahan sambung lagi. Bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik. Apa itu bahan organik? Bahan organik ni adalah bahan daripada benda hidup. Okey, apa-apa benda hidup itu kita panggil dia sebagai bahan organik. Okey, contohnya apa? Sisa makanan. Ayalah sisa makanan lah. Contoh tulang ikan, ada apa tulang ayam, daripada ikan. Okey, sayur-sayur yang tak habis, daripada sayur-sayuran lah. Okey, bahan organik. Kemudiannya kertas. Kertas juga bahan organik. Kenapa? Sebab kertas kita belajar kertas ni diperbuat daripada kulit kayu. Okey, kulit pokok lah. Jadi itu pun benda hidup, bahan organik. Kemudiannya contoh bahan buangan terbiodegradasikan seterusnya adalah apa? Bahan kumuh dan tinja. Okey, air kencing datang daripada badan manusia. Bahan organik lah. Tinja datang daripada badan manusia maupun badan haiwan. Sisa makanan, sisa-sisa yang dibuang daripada badan. Itu pun daripada benda hidup. Kita panggil sebagai bahan organik. Jadi bahan-bahan ini boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey. Kita tengok seterusnya. Itu yang terbiodegradasikan. Apa contohnya tadi? Sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Ini kumpulan yang kita sebut tadi. Yang mula-mula cikgu cakap 7 jenis bahan buangan tu. Bahan buangan jenis kertas, bahan buangan sisa makanan, bahan buangan kumuh dan tinja. Jadi yang 4 lagi tu, ni dia. Kita baca. Manakala bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Tak boleh reput. Susah nak direputkan. Okey. Bahan buangan ini dinamakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Ni lawan dia. Terbiodegradasikan boleh reput. Tidak terbiodegradasikan tidak boleh reput. Okey? Sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Ni cikgu cakap tadi. Kita belajar awal-awal bahan buangan ada 7. Okey? Ada plastik, kaca, logam, kertas, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja dan juga sisa toksik. Daripada 7 tu, 3 boleh dibiodegradasikan. Boleh terbiodegradasikan. Apa dia? Sisa makanan, kaca dan bahan kumuh dan tinja. 4 lagi tak boleh direputkan. Tidak terbiodegradasikan. Apa dia? Kaca, logam, plastik dan sisa toksik. Itu saja, senang je topik ni. Okey? Kita sambung kawan kita kata apa? Ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar kita. Itu dia kata bahan yang 4 kumpulan ni tadi boleh mencemarkan. Sebab apa? Dia akan kekal lama di persekitaran kita. Contoh kereta mainan tadilah. Kereta mainan tadi buat daripada plastik. Selepas 30 tahun masih elok. Masih elok. Bertahan, kukuh. Okey, itu yang bahayanya. Dia lambat nak reput. Susah nak reput. Okey? Jadi cikgu nak tanya kamu rasa penting tak mikroorganisma ni dalam kehidupan? Penting. Okey, walaupun kita tahu mikroorganisma ni contoh macam virus ke boleh mendatangkan penyakit, tapi fungsinya sangat banyak. Allah cipta dia, okey, Tuhan cipta dia. Mungkin ada sebab, salah satunya inilah untuk mereputkan bahan buangan. Okey? Jom kita tengok sikit. Cikgu tengok. Ni kamu boleh baca sendirilah muka surat ni. Cuma cikgu nak tekankan yang dekat bawah ni. Okey, kita tengok kebat ni. Okey. Apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan adalah tidak terbiodegradasikan? Apa jadi kat bumi? Semuanya tidak hancur, tidak reput. Sisa makanan buang tak reput. Tinja buang tak reput. Kan air kencing apa semua tak diuraikan. Okey? Semua macam tu. Kamu akan jalan atas sampah. Kamu akan berjalan di permukaan bumi ni yang penuh dengan sampah. Itu baru sampah. Cuba bayangkan jenazah atau mayat atau bangkai haiwan ke apa kan. Apa jadi kalau tak boleh direputkan, tidak terbiodegradasikan? Penuh permukaan bumi dengan
jenazah-jenazah tu lah. Okey. Sebab tu pentingnya mikroorganisma ni untuk merepotkan bahan yang boleh direpotkan. Bahan buangan terbiodegradasikan. Okey. Cuba tengok sini, klik info. Ni pun penting ni. Kamu tengok ni, fakta dia menarik. Sebagai pengajaran pada kita. Tahukah kamu, bahan buangan mampu kekal di dalam tanah selama beratus tahun lamanya. Beratus tahun. Kamu pun boleh hidup insya-Allah. Macam cikgu pun mungkin insya-Allah, Allah yang tahu. Okey, mungkin dalam umur 60-70 tahun je kan. Mana kita tahu umur kita. Tapi cuba tengok jangka hayat bahan buangan ni. Punyalah lama sampai beratus tahun. Kita tengok dahulu contoh kertas. Kertas berapa lama dia boleh tahan? 2 hingga 3 minggu. 2-3 minggu. Kalau selai kertas. Okay? Kalau satu buku, sama jugalah, lebih kurang 2-3 minggu lah kan. Okay? Bergantung pada berapa cepat dia direpotkan. Okay? Tengok kulit pisang. Kulit pisang berapa lama boleh bertahan? 1 hingga 3 bulan. Kulit pisang ni daripada bahan organik. Boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Terbiodegradasikan. Tapi mengambil masa 3 bulan untuk repot. Cuba tengok lampin pakai buang. Lampin pakai buang ni apa? Pampers lah. Berapa tahun agaknya tu? 10 hingga 20 tahun. Punyalah lama. Okey. Tiap-tiap hari adik kamu pakai pampers. Mungkin 4 helai sehari. Kan? Sampailah umur dia dalam 6 tahun. Berapa hari tu darab 4 keping. Berapa banyak pampers. Pampers tu boleh boleh merepot. Boleh bertahan selama 20 tahun. Adik kamu dah umur 20 tahun. Pampers yang dia dah berak kencing tu baru nak hancur. Lama tak lama. Okey. Seterusnya tengok. Tin. Tin apa? Tin susu, tin Milo ataupun air tin kamu minum tu kan. Berapa lama dia bertahan? 200 hingga 400 tahun. Kamu pun dah mati, kamu pun dah meninggal. Tin tu masih ada. Itu dia susah nak direpotkan. Tidak terbiodegradasikan. Tengok pula botol dan getah. Getah tu. Getah apa? Tayar ke, tayar motor ke, tayar basikal ke apa kan. Berapa lama dia bertahan? Lebih kurang 500 tahun. Mak ai lamanya. Sampai dah tak ada kamu apa semua, kamu pun dah repot. Masih ada lagi. Okey. Jadi ini pentingnya kita kena tahu ada bahan buangan yang terbiodegradasikan dan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey. Jadi kamu kena tahu bahan-bahan yang tak terbiodegradasikan nak buat apa. Nanti kita akan belajar. Okey, untuk topik seterusnya. Jadi untuk hari ini cikgu harap kamu faham 2 jenis bahan buangan tu. Okey, 2 kumpulan tu. Okey. Terbiodegradasikan dan juga tidak terbiodegradasikan. Okey. Yang terbiodegradasikan tu bahan buangan yang boleh direpotkan. Ini istilah dia. Bahan buangan boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Kena hafal itu. Okey. Jadi kita sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Cikgu harap kamu faham. Kamu boleh pergi ke dapur tengok mana contoh bahan buangan boleh terbiodegradasikan, mana yang tak boleh terbiodegradasikan. Okey? Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.